Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anarikos. Tumpuan berita, projek sistem pengangkutan bandar Kuching KUTS mencapai kejayaan dalam pembuatan prototipe kenderaan transit aliran autonomi ART Sarawak yang berkuasa hidrogen di Suzhou, China. Kenderaan ART itu kini sedang menjalani latihan pengesahan konsep POC peringkat 1 di situ sehingga pertengahan bulan ini. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin telah hadir untuk memeriksa prototipe di kilang CRRC Suzhou Institute Co Limited pada Isnin. Beliau juga telah menaiki kenderaan bertenaga hidrogen tersebut dalam hampir sejam bersama-sama wakil daripada Kementerian Pengangkutan Sarawak, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC dan Sarawak Metro Sdn Bhd. Dalam sesi taklimat bersama eksekutif teratas CRRC Suzhou Institute, pembuat kenderaan ART tersebut, Datuk Seri Lee menekankan kepentingan projek itu yang bukan sahaja untuk Sarawak tetapi juga untuk syarikat China yang merupakan anak syarikat milik penuh CRRC Corporation Limited, pengeluar saham kereta api terbesar di dunia. Menurut beliau, ini adalah projek baharu yang penting untuk Sarawak dan CRRC Suzhou Institute kerana ia akan menjadi bukti untuk mempamerkan kejayaan teknologi di luar China. Prototipe kenderaan ART ini berukuran 30.2 meter panjang, 2.65 meter lebar dan 3.7 meter tinggi dan boleh mencapai kelajuan sehingga 70 km sejam dengan kapasiti memuatkan 241 penumpang. Berita seterusnya, keunikan tersendiri bahasa Iban yang pelbagai di Sarawak perlu diseragamkan untuk memudahkan penggunaannya. Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John C. Kitayai berkata, kepelbagaian bahasa Iban di Sarawak boleh dilihat mengikut kawasan tertentu seperti di Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Mengambil contoh perbezaan itu dalam bahasa Iban, Datuk John Siki berkata, terdapat ayat atau perkataan berbeza dalam bahasa itu yang membawa maksud yang sama. Bahasa Iban standard sebab bahasa Iban tu banyak. Satu mengikut tempat, contohnya dari bahagian Kuching, contohnya dari Semerahan, Sebuyau dan sebagainya. Lain penggunaan bahasa Iban. Dan kalau kita pergi ke Sri Aman, lain juga daripada yang Sebuyau. Kalau kita berpindah lagi kepada Rajang Valley, lain lagi sebutan dan sebagainya. Begitu juga kalau kita pergi ke atas lagi, in the northern region, the same word will be being said a different words, the same meaning. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa majlis penutupan rasmi Bengkel Pemantapan Bahasa Iban dalam Komunikasi 2023 pada Rabu. Dalam pada itu, beliau turut mencadangkan agar Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS memainkan peranan utama dalam usaha menyeragamkan bahasa Iban. Lebih kurang 40 peserta dari pelbagai agensi media yang menyertai bengkel tersebut yang melibatkan sesi ngentap ke sistem sepil dalam communication media, pengerembai berita, ubah pemansang jakuk Iban dikenak napi dunia kontemporari, teknik nulis report berita, pengelandik nulis berita dan pengelandik berjakuk bab mua mayu. Hadir sama Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snowden Lawan, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat 2 Datuk Francis Harden Hollis, Pengarah UKAS Samuel Simon, Ketua-Ketua Jabatan, para peserta bengkel dan tetamu jemputan yang lain. Sementara itu, Pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Samuel Simon menegaskan pemantapan penggunaan bahasa Iban dalam berkomunikasi perlu dipergiat terutama bagi pengamal media di Sarawak. Katanya adalah penting bagi pengamal media berbahasa Iban untuk mengetahui dan mempelajari teknik dalam menulis dan berkomunikasi dalam bahasa Iban dengan sebaiknya. Jelasnya, ini penting supaya laporan berita yang dihasilkan berkualiti dan mudah difahami komuniti Iban. Berikut menurut beliau ketika berucap dalam majlis penutupan rasmi Bengkel Pemantapan Bahasa Iban dalam Komunikasi 2023 di Kuching pada Rabu. Dalam pada itu, beliau berkata program tersebut adalah usaha sama kerajaan negeri menerusi UKAS dalam memberi pendedahan dan teknik dalam berbahasa Iban, transformasi kontemporari bahasa moden dan mengarang berita. Jelasnya, program yang bermanfaat seperti itu juga dapat memberikan ruang dan peluang kepada peserta yang hadir untuk menambah baik dan memperbaiki dalam aspek-aspek tertentu. Beliau turut mengucapkan jutaan terima kasih kepada Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah kerana telah menyokong sepenuhnya penganjuran program berkenaan. Sementara itu, wartawan UKAS ada menemu bual penceramah dan peserta mengenai pendapat dan harapan mereka mengenai kursus tersebut. Aku merita puji agak sedai UKAS ngau Ofis Menteri Pelajar Sarawak dia udah ngatur bengkel tu
Jadi bala kita akan ngulu bengkel tu bala harapan media atau ke pengemaran media, bakal ada temu kita sira hari media tu kadang-kadang orang ke ninga atau ke maca program ke keluar sida ya bisi kadang-kadang tak puas hati atau ke mantah sida ya hari sukut jakuk ke kena artinya agi rapas atau ke bisi salah yang lain ngenak dah baku bengkel atau ke workshop tu diatur ngambil ke uli ngenajam ke neriki penglandiak sida yang ngenak jaku ipan kena sida ya berjalan ke pengawal sida. Okey, sekumbang bengkel tu diperjalai ke berpengamat 3 hari. Banyak penemu baru di pelajar aku berkawal lo jaku iban jadi hari sistem sepil. Jadi perkara bukai juga banyak dipelajar hari leka jaku. Jalaban kita nadai banyak nak leka jaku di dalam. Jadi tok memangnya yang kita ngelatih ke jaku iban ngambil ke bersemukiah no jaku bukai. Penemu aku program bakat tok nang cukup mana dengan raban bidang lagi ke jaku iban dalam communication lalu patut diteruskan. Yang tadi kita boleh belajar penemu ke baru seraya dengan kaki jaku iban bagi bakal kami ke makai tangkup pengawal jadi penggerambai berita. Yang kedua jaku iban tok patut dikemukakan kita laban siti hari pesaka bangsa kita. Ke perkembangan di Sarike, penantian penduduk rumah Grace Nani Stephen yang dahulunya dikenali dengan nama Rumah Sabak berakhir dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran apabila projek bina baru rumah panjang tersebut telah siap sepenuhnya. Meskipun pemasangan bekalan elektrik dan air belum dilakukan, namun penduduk rumah panjang 11 pintu itu sebulat suara mahu berpindah segera untuk mendiaminya mengikut adat tradisional menjelang sambutan perayaan Gawai yang akan datang. Rumah Sabak dengan 17 pintu telah terlibat dalam kebakaran pada tahun 2017 dan sejak itu, kebanyakan mereka tinggal di rumah sementara di kebun masing-masing. Projek menelan kos keseluruhan RM770,000 atau setiap pintu bernilai RM70,000 dan terletak 200 meter dari lokasi asal rumah dahulu telah bermula pada 20 Oktober 2021 dan siap pada 19 Oktober 2022. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Lim Talif Saleh pada Jumaat telah melawat serta meninjau rumah tersebut dan amat gembira projek yang disalurkan melalui projek transformasi luar bandar RTP Dun Kuala Rajang telah siap. Simbolik penyerahan projek telah dilakukan oleh kontraktor Syarikat Elektrik Teras Jaya Sdn Bhd kepada tuan rumah Grace Nani Stephen bersama pemilik rumah yang disaksikan penolong jurutera awam JKR Sarike Siti Anastasia Saili dan wakil Pusat Khidmat Kuala Rajang Baijuri Jauji. Paparan berikutnya, Jawatankuasa Akaun Awam PAC Sarawak sentiasa komited menjalankan tugas bagi memastikan wang awam dibelanjakan dengan berhemah dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Pengerusinya yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Beting Maru Razaili Gapur berkata, ia merupakan suatu perbelanjaan atau projek yang telah diluluskan oleh Kerajaan Sarawak. Beliau berkata demikian semasa mempengerusikan mesyuarat PAC Sarawak ke-55 bermula pada 8 hingga 9 Mac di Kuching. Mesyuarat kali ini memberi fokus kepada laporan Ketua Audit Negara tahun 2020 Siri 1 dan tahun 2021 Siri 1 yang telah dibentangkan di Mesyuarat Dewan Undangan Negeri pada November 2022. Terdahulu, Razaili bersama ahli-ahli PAC Sarawak telah mengadakan lawatan ke tapak projek pembinaan Kampus Muzium Sarawak dan Jejak Warisan pada Selasa. Susulan daripada pembentangan laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 2021 Siri 1 pada persidangan DUN 21 November 2022, PAC Sarawak telah memutuskan untuk meneliti semua isu yang dibangkitkan dan projek yang menjadi tumpuan pada kali ini merupakan projek pembinaan Kampus Muzium Sarawak dan Jejak Warisan. Beliau menambah projek tersebut bermula pada tahun 2015 dan ia merupakan projek Kerajaan Sarawak. Ke perkembangan di Miri, bahagian sokongan keluarga BSK di Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak JKSS telah mewujudkan 4 unit baru bagi melancarkan proses penguatkuasaan perintah Mahkamah Syariah berhubung dengan tunggakan nafkah oleh suami atau bapa yang culas. Menurut Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak yang amat arif Datuk Awang Suhaili Lady, Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak melalui BSK sentiasa prihatin dan mengambil berat nasib yang dialami oleh isteri dan anak-anak yang teraniaya akibat perbuatan suami atau bapa yang culas melaksanakan perintah nafkah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah.
bagi melancarkan proses penguatkuasaan perintah Mahkamah Syariah berhubung dengan tunggakan nafkah, maka PSK mengambil pendekatan mewujudkan 4 unit, iaitu unit pemantauan perintah, unit khidmat nasihat undangan, unit penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah, dan unit pengurusan dana. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Penyerahan Bantuan Dana Sokongan Keluarga, Bahagian Sokongan Keluarga dan Sumbangan Asnaf Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak pada Selasa. Tambah beliau, unit-unit tersebut berperanan secara seiring bagi memastikan pihak pemiutang penghakiman, terutamanya anak dan isteri, tidak teraniaya oleh perbuatan bapa atau suami yang gagal dan ingkar melaksanakan perintah nafkah tersebut, tambahan pula peningkatan kos sara hidup sejak akhir-akhir ini. Namun, hal ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak dan tanggungjawab sebagai seorang suami atau bapa. Pemberian ini dilakukan bagi memastikan kebajikan mereka terjaga dari segi nafkah yang berkaitan sementara menunggu prosiding penguatkuasaan selesai. Dalam pada itu, JKSS juga telah menyerahkan bantuan dana yang diperoleh daripada tabung Baitul Mal Sarawak kepada 17 penerima terpilih dan sumbangan kepada 5 golongan asnaf dalam majlis yang sama. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.